Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita meneruskan topik baru iaitu menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Okey, so standard pembelajaran kita hari ini menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey, so berdasarkan sebelum ni kamu dah belajar macam mana nak tentukan sin itu positif ke negatif ke. Okey, sin, cos dan tangen dengan lepas tu ada satu formula yang saya ajar kamu, semua sepi tanpa kamu. Okey, jadi kalau tak ingat balik, saya syorkan sebelum kamu tengok video saya ni, ulang kaji balik, tengok balik formula-formula yang telah kita buat sebelum ni, insya-Allah. Baik, kita teruskan ni yang seterusnya, kaedah dia. Okey, tentukan sudut rujukan yang sepadan. Kemudian kamu akan tentukan tanda positif atau negatif bagi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Okey, baik. Benda ni benda yang common sense yang biasa kamu buatlah. Pertama sekali kita akan lakarkan dulu paksi X dan paksi Y. Kemudian kita akan tentukan di manakah kedudukan sudut tersebut. Dan yang ketiganya kita kena tentukan sama ada nilai sin, cos, tangen yang kita nak cari itu berada dalam sukuan mana, sama ada positif ataupun negatif. Okey, baik, nak lebih mudah kita kena tengok contoh. Okey, baik, kita pergi contoh keempat muka surat 179 dalam buku teks. Okey, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Baik, soalan yang pertama sin 104. Okey, so 104 dia kita kena tahu duduk mana 104 ni. Okey, saya akan lakarkan paksi X dan paksi Y. Dan dia ni melepasi sukuan pertama. Sebab pun sukuan pertama ni 90 darjah. Jadi 104 ni confirm berada dalam sukuan yang kedua. Okey, nilai sudut yang kita nak cari dinamakan sebagai alfa itu berada di sini yang paling hampir dengan paksi X ni. Inilah dia, kawasan ni. Okey, so ingat lagi, kalau duduk dalam kawasan sukuan yang kedua, maka kita akan applykan 180 tolak dengan theta. So siapa dalam sukuan kedua ni, siapa yang positif? Okey, ingat lagi, semua sepi tanpa kamu. So semua sepi. Siapa sepi di sini adalah sin. So maka nilai sin yang kita dapat tu nanti adalah nilai yang positif. Okey, so gini dia punya penyelesaian dia. Okey, positif kamu gantikan letak di depan ni sebagai tanda kedudukan tersebut. Dan 180 tolak dengan 104, kamu akan dapat sin 76 darjah. Okey, kamu ambil kalkulator, kamu tekan sin 76 dan tekan sama dengan berapa. Jadi jawapan adalah 0.9703. Okey, so tanda ini positif atau negatif merupakan kedudukan ia dalam sukuan tersebut. Okey, so ni contoh yang pertama, soalan A. Okey, kita pergi soalan B. Okey, cos 208.2 darjah. Okey, so di mana kedudukan dia? Adakah dia masih lagi dalam sukuan yang kedua? Tak kan? Sebab sukuan kedua ni dia limit 180. Dah tentulah berada dalam sukuan yang ketiga. Okey, so sudut theta yang kita nak cari, cikgu cakap mestilah menghampiri dengan paksi X ini. So ini kedudukan dia. Okey, jadi macam mana kita nak menyelesaikan sudut ini? Pertama, tentukan cos yang berada dalam sukuan ketiga ni adalah tandanya negatif. Sebab apa? Yang positif di sini hanyalah tangen sahaja. Okey, so kita apply theta tolak dengan 180, yang mana 208.2 ini tolak dengan 180. Okey, seperti yang cikgu cakap, letakkan tanda negatif merujuk kepada kedudukan ia dalam sukuan yang ketiga ini adalah tandanya negatif. Okey, dapatlah 28.2, kamu tekan kalkulator cos 28.2 dan kamu akan dapat 0.8813. Alright, so jangan lupa letak tanda ni. Okey, baik, kita tengok soalan yang ketiga. Baik, tangen 318 darjah 17 minit. So lakarkan dulu, kedudukan 308 ni telah melepasi sukuan ketiga sebab sukuan ketiga ni dia sampai 270 lah. Okey, 90, 90, 90, 270. Dan dia mesti berada dalam sukuan keempat. Okey, so nilai sudut theta yang kita nak cari adalah yang menghampiri pada paksi X ini. Ini dia, kawasan ni. Okey, so kita apply 360 darjah tolak dengan theta. Okey, dan tangen dalam sukuan keempat ini adalah tangen yang negatif. Kenapa? Sukuan yang keempat hanya cos sahaja yang positif. Sebab tu ada tanda
negatif cikgu tulis kat sini. Okey, kamu kirakan. Okey, dalam kalkulator kamu akan dapat tangent 41 darjah 43 minit. Macam mana nak buat minit ni? Kalau kamu tengok dekat kalkulator kamu tu ada ruang darjah tu sebelahnya ada tulis minit, button minit. Okey, masukkan 43 minit. Okey, so kamu akan dapat 0.8915. Alright, so selesai contoh yang ketiga, mudah sahaja. Okey, yang penting cikgu ulang sekali lagi. Pertama sekali, kenal pasti kedudukan mana sudut tu duduk. Kedua, tentukan sama ada ianya positif ataupun negatif. Ketiga, guna formula yang telah kita apply sebelum ni. Okey, so baru kita dapat jawapan dia nanti. Ini kaedah dengan menggunakan kalkulator. So now kita pergi kepada kaedah tanpa menggunakan kalkulator. Okey, tapi syaratnya kalau ada sudut-sudut khas. Baik, apa dia? Menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sekuan 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30, 45 dan 60. So, kalau kamu jumpa sudut 30, 45 dan 60 ni, nilai-nilai ni adalah nilai yang kita boleh cari tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kita tengok. Baik, kita kaji dulu. Okey, kita kaji dulu macam mana sudut-sudut ni boleh kita dapat. Baik, saya ada sebuah segitiga. Okey, segitiga saya ni semuanya adalah segitiga sama sisi. Panjang yang samalah. Okey, katakan ketiga-tiga ini saya memberikan dengan ukuran 2. Dan yang bawah ni pun juga 2. Tapi saya nak divide dia, saya nak bahagi dia ada paksi simetri dan tentulah kedua-dua ni akan dibagi sama rata iaitu 1. Okey, dan kita sedia maklum sebuah segitiga yang sama sisi ini, sudut pendalaman dia adalah 60 darjah. Okey, so yang atas ni kita tak boleh kata 60 sebab dia separuh daripada 60, tentulah 30 darjah. Okey, so macam mana kita nak dapat panjang yang paksi simetri ni? Okey, saya akan guna kaedah teorem Pythagoras. Okey, so kaedah teorem Pythagoras, sisi yang paling panjang ni kita panggil hypotenuse, kena tolak dengan sisi yang paling pendek. So 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2, maka kamu akan dapat 4 tolak 1, yang mana jawapan adalah punca kuasa 3. Okey, yang mana 3 punca kuasa. Okey, punca kuasa 3 ni kamu letak di sinilah. Alright. Baik. Dan satu lagi sebuah segitiga saya keluarkan. Ini sama kaki lah. Katakan sama kaki ini dengan sudut 90 darjah ni. Saya letak nilainya 1. Okey, macam mana kita nak dapatkan sisi yang paling panjang yang dinamakan sebagai hypotenuse? So, kita kena apply balik formula ini. Formula teorem Pythagoras. Okey, sisi yang paling panjang, kedua-dua sisi yang terpendek ini kena tambahlah. Okey, kalau yang mana tak ingat tu kena refresh balik. Tengok balik satu topik tingkatan 3, tingkatan 2. Okey, so kita ada 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 yang mana nilainya adalah 1 tambah 1 dan jawapan dia adalah punca kuasa 2. Okey, jadi kamu letak sini set 2 ataupun punca 2. Okey, jadi yang pertama ini saya sebelum tu kamu pernah nampak yang ni, saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. So ini stand for the formula of sin, cos and tangent. So sin is takut hantu iaitu tentang hypotenuse, cos sebelahan hypotenuse, tangent tentang dan sebelahan. Okey, so di sini kamu akan nampak 3 sudut tadilah, 30 darjah, 45 darjah dan juga 60 darjah. Okey, kita nak tengok sin theta, cos theta dan tan theta. So yang pertama sin theta kalau 30. Mana 30 ni atas ni? Okey, sin tentang dan hypotenuse iaitu 1/2. Okey, sin 45. Mana 45 ni dia? Okey, tentang hypotenuse 1/2. Okey, sin 60 darjah. Sini dia. Okey, so tentang hypotenuse. Okey, punca kuasa 3, 2. Alright, 3 punca kuasa 2. Okey. Okey, so kalau kita lihat cos theta pula. Okey, cos theta punca kuasa 3, 3 punca kuasa 2. Okey, per dengan 2. Okey, itu kalau tengok cos 30 ni, cos 30 atas ni. Cos adalah sebelahan dengan hypotenuse. Okey, 3 punca kuasa 2 bahagikan 2. Okey, baik, cos 45. Mana 45 ni? 45. Okey,
Kalau cos adalah sebelahan dan hypotenuse 1 per punca 2. Okey, baik, cos 60. So 60 ni dia. Okey, sebelahan dan hypotenuse iaitu 1 per 2. Okey, jadi kalau kamu tengok sin dengan cos ni dia ada kesinambungan. Okey, dia terbalik je. Kalau sin dia bentuknya macam ni. Jadi kalau cos dia terbalik. 30 dengan 60 nilainya terbalik. Okey, kalau hafal satu row saja pun dah kira okey. Tapi kalau awak faham semua lagi bagus. Okey. Baik, kita lihat tangent. Tangent 30, okey. Tangent 30 ni 30. Okey, tangent adalah tentangan dan sebelahan. Okey. So, 1 per sec 3 ataupun 3 punca kuasa. Okey, punca kuasa 3. Baik, tangent 45. Okey, ni dia. Okey, tangent 45. Tangent tak takut sangat. Tentang dan sebelahan. 1 per 1 iaitu 1. Dan akhir sekali tangent 60. Tangent 60 mana? Ni dia. Okey, tak takut sangat. Tentang dan sebelahan. Okey, punca 3. Nampak? Okey, so kalau kata kamu tak hafal, kamu boleh lukis gambar rajah segitiga ni lah. Okey, tapi kalau kamu hafal, lagi bagus. Okey, baik. Kita teruskan dengan contoh yang pertama. Baik, contoh yang kelima. Muka surat 180. Okey, tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey, cos 150. So macam biasalah. Okey, lukis dulu ataupun lakarkan terlebih dahulu 150 darjah ni duduknya di mana. Okey, confirm duduk dalam faksi yang kedua. Sukuan yang kedua. Okey, ni 150. Dengan sudut theta nak cari kat sini. So, kita apply formula tu. Nak dapatkan sukuan kedua ni adalah 180 tolak dengan theta. 180 tolak 150. Dan cos yang berada dalam sukuan kedua ni adalah cos yang negatif. Kenapa? Sukuan yang kedua adalah untuk sin yang positif. So, saya akan tulis negatif cos 180 tolak 150. Jadi, kita akan dapat negatif cos 30 darjah lah. Okey. Jadi, kita kalau ni saya keluarkan balik ni. Okey. Cos 30 darjah adalah punca 3 per 2. Okey. Tapi ada tanda negatif. Okey. Sebab tu kena letak negatif. Alright. Mudah saja. Okey. Kalau tadi kita guna kalkulator. Okey. Sekarang ni tanpa guna kalkulator pun kita boleh dapat nilai. Tapi dengan syarat sudut-sudut ni lah. 30, 45 dan 60. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Okey. Soalan B. Okey. Tan 225. So of course kamu kena lukis terlebih dahulu. Okey. Kedudukan yang kita nak cari ni berada dalam sukuan yang ketiga. Alright. So now tangent. Tangent dalam sukuan ketiga adalah positif. Ingat balik. Semua sepi tanpa kamu. So tanpa di sini adalah tangent. Okey. So tak ada tanda negatif lah. So kita boleh buat terus. Okey. Sudut yang di sini yang kita nak cari berarti 225 tolak dengan 180. Ingat lagi formula dia? Okey. Ni dia. Alright. So tan 45 saya keluarkan gambar rajah tadi. Tan 45 adalah nilainya 1. Okey, mudah saja, simple hari ni. Okey, kamu boleh hafal ni lagi bagus. Kalau tak nak hafal, kamu hafal jalan kerja nak mendapatkan nilai-nilai ni. Okey, baik, contoh yang ketiga. Okey, sin 300. Okey, 300 ni dah melepasi 270. Dah melepasi sukuan yang ketiga. Dia duduk dalam sukuan yang keempat. Okey, jadi sin yang berada dalam sukuan keempat ini adalah sin itu adalah negatif. Kenapa? Sebab sukuan yang keempat ni hanya cos sahaja yang positif. Okey, so nilai sudut yang kita nak cari di sini dan kita apply balik formula dia adalah 360 darjah tolak dengan theta dia. Okey, so saya letak tanda negatif sebab dia berada dalam sukuan yang keempat. Okey, 360 tolak dengan 300 berarti negatif sin 60. So saya keluarkan gambar rajah tadi. Sin 60 adalah sec 3 per 2. Okey, so kamu tulis sini kena ada tanda negatif sebab apa? Kedudukan sin itu dalam sukuan yang keempat adalah nilainya negatif. Okey, so negatif sec 3 per 2. Alright, so itu saja. Okey, saya harap dengan penerangan yang seberingkas dan padat ini memudahkan kamu untuk
membuat latihan nanti. Okay. So ini latihan dalam buku teks. Saya minta kamu buatlah nanti. Cuba dulu. Okay, tak banyak pun. Okay, dalam masa lebih kurang bawah 1 jam atau setengah jam pun dah boleh siap dah ni. Okay. So yang penting kamu faham. Kalau tak faham, boleh rewind balik. Boleh tengok balik saya punya video ni. Okay, itu saja. Okay, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.